Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita sambung semula bacaan kita kepada kitab Bahrul Madhi, jilid yang kedua, muka surat 8 pada edisi Jawi, dan kita sampai pada masalah yang ke-17. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Masalah zuhur, bagaimana buta dan yang kena kurung mengetahuinya, yakni bagaimana seorang yang buta atau seorang yang kena kurung, bagaimana dia nak tahu waktu zuhur. Lalu kata Syafi'i, kata al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan apabila adalah seseorang itu buta, mendengarlah ia akan khabar orang yang dipercayai khabarnya pada waktu dan ikut segala tukang bang padanya. Dan jika seseorang itu kena kurung di dalam tempat gelap ataupun ia buta yang tiada hampir dengannya, maknanya kalau seseorang buta, dia boleh mengetahui waktu masuknya waktu zuhur dengan dia diberitahu oleh orang yang dipercayai perkhabaran tentang masuk waktu. Itu kita jelas. Kemudian dia sebut di sini, dan jika seseorang itu kena kurung di dalam tempat gelap ataupun ia buta yang tiada hampir dengannya seorang pun tak ada, dia seorang saja, tak ada siapa-siapa yang dekat dengan dia yang boleh beritahu kepada dia masuk waktu zuhur, tak ada, dia seorang. Kata Imam Syafi'i, bolehlah ia ambil kira yang lebih baik dan lebih patut pada kira-kira agak waktunya padanya. Maknanya dia kena ambil kira, dia sebut apa di situ, yang lebih baik, seperti yang kita bincang sebelum ni, yakni dia kena ambil kira dia salat zuhur pada waktu yang dia sangka kalau dia tak salat masuk asar. Dia begitu, dia takut dia kena salat zuhur pada waktu yang dia sangka bimbang masuk waktu asar. Itu maksud perkataan ini. Dan memadalah sembahyangnya hingga yakin ia akan sembahyang. Ia memadalah sembahyangnya hingga yakin ia akan sembahyang ia dahulu daripada waktu, maka diulanglah sembahyangnya dan bermula waktu itu berlainan dengan qiblah, kerana bahawasanya pada waktu itu maka jadilah tempuhannya itu seperti dalil, dan tiada demikian itu pada qiblah. Kalau dia sembahyang zuhur, seperti yang kita bagi tahu sebentar tadi, orang buta, dia tak ada siapa nak bagi tahu waktu masuk waktu zuhur, dia kena sembahyang pada waktu dia bimbang masuk waktu asar, baru dia sembahyang zuhur. Memadai sembahyangnya itu, tidak perlu dia qada lagi dah, melainkan jika dia yakin yang dia sembahyang, disebut di sini akan sembahyang ia dahulu daripada waktu. Maknanya kalau dia yakin dia sembahyang sebelum masuk waktu, setelah dia sembahyang, katalah ada perkhabaran yang meyakinkan dia, bagi tahu kata dia sembahyang sebelum masuk waktu zuhur, maka pada ketika itu diulang sembahyangnya, dia kena ulang sembahyang yang dia tunaikan sebelum masuk waktu. Tapi dia kena sembahyang bila? Dia kena sembahyang pada waktu dia bimbang masuk asar. Dia sembahyang zuhur pada waktu dia bimbang, kalau dia tak sembahyang segera masuk waktu asar, baru dia sembahyang zuhur. Maka jika mengetahui ia akan bahawasanya sembahyang ia kemudian daripada waktu, maksudnya dia dapat tahu dia sembahyang itu telah masuk waktu, maksud perkataan dia kemudian daripada waktu, maksudnya telah masuk waktu. Memadalah akan dia, cukuplah sembahyang dia tadi, walaupun dia tak sampai pada darjat yakin, walaupun dia sembahyang tadi ni tak sampai pada darjat yakin, kerana dia sembahyang pada sangkaan dia kalau dia tak sembahyang akan masuk asar,
Ternyata selepas dia sembahyang memang betul waktu asar dia. Ini bagi orang buta, adapun bagi orang celik tak boleh. Orang celik dia tak boleh agak-agak masuk dah kot sembahyang, dia tak boleh sembahyang. Melainkan dia kena yakin mengetahui telah masuk waktu. Sebab tu dia kena Syekh Idris dia buat bab terang pasal perkara ni. Kerana ada perbezaan di antara orang buta dan orang apa? Celik. Ada perbezaan. Orang buta memadai dengan dia buat agakan. Agakan dia macam mana? Iaitulah pada waktu yang paling baik. Maksudnya dia agak, kalau dia tak sembahyang zuhur pada ketika itu akan masuk waktu asar. Dia sembahyang. Maknanya tidak yakin, tidak 100% yakin. Lepas sembahyang, kalau orang kata hang sembahyang salah, hang sembahyang sebelum waktu zuhur, wajib dia qada. Kalau orang kata hang sembahyang alhamdulillah bertepatan dengan waktu, memang dah masuk waktu, alhamdulillah, dia tak perlu qada. Itu orang buta. Tapi kalau orang celik tak boleh. Orang celik dia mesti sembahyang ketika yakin masuk waktu. Dan adalah ia sekurang-kurang kerja itu jadi qada. Kalau dia sembahyang dalam keadaan tadi yang saya sebut tadi ni, dia jangka kalau dia tak sembahyang zuhur segera dah tentu masuk asar. Kalau katalah dia memang terlewat sungguh waktu zuhur, dia tak sembahyang sehingga habis waktu zuhur baru dia sembahyang zuhur, kerana dia jangka zuhur telah ada. Tiba-tiba tengok-tengok dah masuk waktu asar. Apa yang jadi kat dia? Sembahyang ni tu dinamakan sembahyang qada, sembahyang juga. Dia macam tu. Selesai dah tanggungjawab yang telah dilaksanakan. Intaha perkataan nukilan dari perkataan al-Imam Syafi'i rahimahullah. Masalah ke-18, masalah asar bagaimana mengetahuinya pada Syafi'i. Katanya di dalam dan bermula waktu asar dalam musim panas itu apabila melampaui bayang tiap-tiap suatu itu seumpamanya sesuatu barang yang ada ia. Macam kita terang sebelum ni, masuk waktu asar iaitulah apabila bayang sesuatu objek lebih panjang dari objek, dan yang demikian itu waktu bercerai pada akhir waktu zuhur. Waktu yang sama itu waktu habisnya waktu zuhur. Dan apabila adalah masa yang tiada ada bayang-bayang padanya sebegini takdirkan bayang-bayang yang ada ia kurang, maka apabila bertambah ia daripada kurangnya, maka itulah gelincirnya. Seperti yang saya terang pada minggu lepas, matahari bukan sentiasa berada tegak di atas langit. Ada ketika matahari dia mengiring sedikit daripada garis tegak, kerana sifat bumi itu yang tidak bulat sempurna. Dia bujur kita sebut sfera bujur ke sfera, lebih kurang itulah. Jadi bila bumi berpusing, matahari bergerak, dia kadang-kadang matahari itu dia tidak berada betul-betul di atas. Katalah ini garisan matahari bergerak. Kalau ketika matahari betul-betul berada di atas, tegak di atas kaki langit, di atas langit, maka objek tak ada bayang. Bila objek tak ada bayang, dia waktu istiwa. Katalah ni matahari naik dari timur. Ini apa? Utara kan? Utara, yang ni selatan. Matahari naik. Bila sampai di tengah-tengah, tak ada objek. Bila matahari mula pergi ke barat, tergelincir, bila terbit saja bayang sebelah timur ni sikit, habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Tapi kalau matahari terbit dari saya ni timur, tapi dia tak betul-betul garis tegak, bukan betul-betul khatulistiwa, dia tepi sikit, dia sengit sikit, dia di sini. Kata tadi dia tegak ni, dia sini. Bila dia di sini, bila dia sampai betul-betul di kaki langit, bayang-bayang pada botol ni tetap ada. Jadi ketika istiwa dia tak hilang habis bayang-bayang, tetapi bayang-bayang tetap ada di sinilah. Barangkali di tepi ni. Dia semakin pendek, dia pendek di sinilah, sini bayang kan. Betul tak? Dia terbit dari sini, bayang-bayang di sini. Bila naik ke sini, okey. Dia panjang dia makin pendek sehinggalah dia menghampiri langit, dia menghampiri tegak di kaki di langit. Dia akan pendek, dia akan berhenti pendek dulu, dia tak akan pendek lagi dah. Ketika itu istiwa. Bila dia berhenti pendek, bila dia melepasi sini, kan bayang di sini mana? Dia tak akan hilang ni. Bayang dia tetap ada. Dia berhenti dari memendek, kemudian dia tiba-tiba dia naik panjang balik. Pada ketika itu tergelincir.
pada ketika itu tergelincir, bayang yang kekal ada pada waktu istiwa mesti dikira sama bagi menentukan waktu asar. Dia panjang takat ni, jadi mesti lebihkan sikit mengikut bayang-bayang yang ada pada waktu istiwa. Begitulah lebih kurang. Begitulah maksud dia. Nak terang susah. Dan tuan-tuan ambil perhatian perkara ni, fiqh ni kadang-kadang kita rasa macam tak penting. Lalu kita mengabaikan banyak perkara yang disebut oleh para fuqaha. Tapi bila kita abai, kita rasa macam perkara itu tak penting, akhirnya kita sendiri yang tak tahu. Banyak perkara yang kita tertinggal. Benda ni kita tak tahu, benda tu kita tak tahu, tapi bila orang sebut kita terkejut. Apa dia ni? Padahal benda tu benda penting dalam ilmu fiqh. Barakah para ulama ni. Para ulama ni keramat, barakah mereka itu. Kerana mereka hidup, para ulama ini macam kita budak-budak muda sekarang ni. Dulu dia sebut ada istilah makan bola, tidur bola, mandi bola, apa segala macam. Ulama dahulu makan ilmu, tidur ilmu. Semua pergerakan mereka tu ilmu, tentang ilmu, bincang tentang ilmu. Itu para ulama. Jadi dia tidak meninggalkan perkara-perkara yang kecil maupun perkara-perkara yang besar, habis semua mereka bincang kan. Sehingga kadang-kadang sampai ke tahap melampau pula. Sehingga tak ada dah masalah yang datang pada kehidupan, lalu mereka andai. Dia nama iftiradi, dia andaikan kalau jadi macam ni apa cara penyelesaian? Kalau jadi begini apa cara penyelesaian? Kenapa perkara itu timbul? Kerana mereka hanya memikirkan fiqh. Kerana mereka hanya memikirkan bagaimana nak selesaikan permasalahan jika permasalahan itu datang dalam hidup kita. Cuba tuan-tuan bayangkan, dalam di kalangan para fuqaha, mereka boleh andaikan. Mereka boleh andaikan kalau seseorang berpuasa, dia masukkan sesuatu di dalam perut dan dia diikat dengan tali itu berada di luar perut. Boleh dinamakan dia tu makan ataupun tidak. Kadang-kadang kita rasa apalah perbahasan ni, kan? Tetapi tuan-tuan tahu, zaman hari ni para fuqaha melakukan takhrij fiqhi dalam permasalahan moden, permasalahan semasa yang tak ada pada zaman dahulu, tetapi sekurang-kurangnya kita ada apa kita panggil presiden case lah. Betul? Macam presiden case lah. Yang ni ulama dahulu telah sebut. Dalam kes hari ni apa ada? Tu yang tengok ada ulcer, ada kanser, ada ulcer dalam perut ataupun tidak. Kita orang masuk apa? Kantar tu kan. Apa tu lah. Masuk dalam perut kerana dia bersambung dengan mesin di luar. Jadi ada presiden case. Hanafi dah kata perkara yang seperti itu tidak membatalkan puasa dan dia tidak dikategorikan sebagai makan dan minum. Kerana makan apa? Ada sesuatu yang bersambung dengan dia duduk di luar. Kadang-kadang barangkali dahulu ataupun kalau sebelum kita baca tentang zaman moden ni, barangkali kita rasa apa bincang benda-benda macam ni, kan? Tetapi sebenarnya memberi manfaat kepada orang Islam kemudian. Sebahagiannya begitulah, dan kita tak nafikan ada sebahagiannya masih tak nampak manfaatnya pada zaman kita. Barangkali ada manfaat pada zaman-zaman yang akan datang. Barangkali, wallahu a'lam. Barangkali perkara itu mereka terlintas nak fikirkan sesuatu itu gerakan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tentu begitu kan. Kalau dia seorang yang saleh, seorang yang wara', memikirkan kepentingan umat, nak menyelesaikan permasalahan yang barangkali akan dihadapi oleh umat, lalu dia lontarkan perkara itu, memberi banyak manfaat kepada umat Islam. Maka apabila bertambah ia daripada kurangnya, maka itulah gelincirnya, seperti yang saya terangkan sebentar tadi. Kemudian ditakdirkan barang yang jikalau ada ia musim panas menghabisan bayang-bayangnya bahawa ada ia seumpama yang berdiri, maka apabila melampaui ia akan demikian itu sedikit, maka sungguhnya masuk awal waktu asar, seperti yang saya terang sebentar tadi. Dia nak habaq kata bayang-bayang yang kekal ada ketika waktu istiwa itu mesti dikira juga. Ukuran objek dan lebihan bayang-bayang yang ada ketika istiwa mesti diambil kira untuk mengenali masuk waktu asar.
19 masalah asar bagaimana buta. Sebab cuba tuan-tuan tengok, hari ni kalau tanya kepada ramai orang, ramai yang tak tahu tentang bila masuk waktu zuhur, bila masuk waktu asar, dia hanya berpada dengan jam saja. Lalu bila timbul isu sebelum ni, solat subuh diawalkan 8 minit, kita tak tahu apa. Bukan setakat orang awam, ustaz pun tak tahu apa. Ustaz pun tak tahu apa dia nama ghalas, apa dia maksud ghalas, dia pun tak tahu. Yang dia tahu subuh masuk takwim habaq pukul 6.03 minit. Bila orang bincang waktu subuh, fajar terbit apa semua, dia kata, apa sekarang ni tengok jam aku yang buang masa je bincang. Itu masalah. Kita meninggalkan perbahasan asal tentang ilmu. Lalu hilanglah pada kita banyak kebaikan, banyak maklumat. Hilang pada kita banyak maklumat. Masalah asar bagaimana buta dan yang kena kurung mengetahui. Kata Syafi'i di dalam dan apabila adalah hari itu diliputi awan, atau ia kena kurung di dalam gelap, atau ia buta di negeri, atau tempat yang tiada seorang pun sertanya, tak ada orang boleh bagi tahu dekat dia, dia buta. Memperbuatlah sebagaimana telah aku sifatkan pada matahari zuhur. Lihat masalah 17 yang kita baca sebentar tadi, iaitulah dia salat ketika dia bimbang masuk waktu maghrib. Tiada persalahan ia pada suatu intah. Tak ada salah, tak ada berbeza, sama. Salat ketika bimbang masuk waktu maghrib baru salat asar. Kalau ternyata dia salat sebelum masuk waktu asar, dia kena qada. Dia kena ulang betul. Kalau kebetulan dia salat bertepatan dengan waktu asar, masih ada waktu asar, selesailah salat dia tersebut. Dia telah laksanakan salat. Tiada persalahan ia pada suatu. Maka dengan yang disifatkan oleh Imam Syafi'i itu, tiada seseorang di dalam kesamaran lagi. Jelaslah apa yang disifatkan oleh Imam Syafi'i. 20 masalah sembahyang maghrib dan waktunya pada Syafi'i. Katanya rahimahullahu ta'ala, tiada bagi waktu maghrib itu melainkan satu, dan kenyataan yang demikian itu ialah waktu lenyap matahari. Yang dimaksudkan satu itu adalah waktu lenyap matahari. Dan demikian itu diterangkan di dalam hadis jadi Imam Jibril bagi Nabi SAW dan pada lainnya. Lihat masalah 9. Telah berkata Syafi'i, dan boleh ambil kira lebih patut akan masuk maghrib itu oleh orang yang sembahyang pada masa lindung awan akan harinya. Begitu juga orang yang kena kurung di dalam tempat gelap dan orang buta. Maksudnya dia ambil kira apa? Lebih patut. Seperti yang saya terang sebentar tadi. Dia sembahyang maghrib ketika takut masuk solat isyak, waktu isyak. Ambillah kira lebih patut akan masuk maghrib itu sebagaimana kusifatkan mengetahui zuhur dalam masalah 17, dan takhirkan dia hingga difikir bahawa masuk waktunya ataupun sudah melampaui masuknya, yakni masuk isyak. Sembahyang maghrib ketika bimbang masuk isyak. 21. Kita baca, saya ingat jelas perkataan ini. Kalau tak jelas tanya. Masalah isyak dan waktunya pada Syafi'i. Tadi maghrib ni waktu isyak pula. Katanya rahimahullahu ta'ala di dalam dan awal isyak ialah waktu habis lenyap syafaq, yakni sabur-sabur merah. Betul, sabur-sabur merah, warna merah lah. Dan ialah syafaq merah, dan ialah syafaq merah yang di dalam maghrib, maka apabila hilang merah, maka tiadalah nampak daripadanya suatu, masuklah waktunya. Bila hilang warna merah di kaki langit setelah matahari tenggelam dan tak nampak lagi dah apa-apa disebabkan gelap gelita, maka pada ketika itu masuklah waktu isyak. Dan barang siapa memulai sembahyang isyak pada halnya ada tinggal atasnya suatu daripada merah, nescaya mengulang ia akan dia. Faham kan? Sembahyang isyak warna merah tak hilang lagi di kaki langit, dia kena ulang semula sembahyang isyak tersebut.
Kata Syafi'i, manakala aku kata waktu ialah waktu pada masuk di dalam sembahyang. Yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i, waktu itu waktu yang boleh masuk dalam sembahyang, yang boleh memulakan sembahyang. Maka jangan seseorang masuk di dalam sembahyang melainkan kemudian, yakni setelah daripada masuk waktunya. Jangan dia mulakan sembahyang melainkan setelah masuk waktunya, dah masuk. Dan jangan dikerjakan padanya sesuatu melainkan kemudian, yakni setelah daripada waktunya. Dan jangan takbir sekalipun dahulu daripada masuk waktu. Jangan takbir sebelum masuk waktu, kerana takbir itulah pintunya. Kerana takbir itu adalah pintu masuk ke dalam salat. Katakanlah warna merah langit habis pada pukul 8.44 masuk isyak sekarang ni. Dia angkat takbir Allahu Akbar pada pukul 8.43. 8.43.5. Tinggal lagi 30 saat lagi, contohlah. Allah 30 saat lepas tu masuk isyak. Tak sah sembahyang isyak dia. Itu yang tak dimaksudkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Maka apabila masuk seseorang akan takbir sembahyang dahulu daripada waktunya, nescaya diulangnya. Dia kena ulang balik. Jelas tuan-tuan? Saya ingat jelas. 22. Masalah subuh dan waktunya pada Syafi'i, kata rahimahullahu ta'ala, dan apabila nyatalah fajar yang akhir. Itu, apa dia fajar akhir? Iaitulah fajar sadiq. Dan fajar sadiq itu sifatnya, ulang sikit lagi, dia mendatar di kaki langit. Fajar itu ada dua, fajar kadhib, fajar sadiq. Fajar kadhib, fajar yang belum masuk subuh. Sifat dia, antara sifat yang boleh kita kenal, dia menyuluh ke atas seperti lampu torchlight. Kerana cahaya itu bukan cahaya yang berada di ufuk, tetapi dia berada di atmosfera luar sana. Atmosfera luar daripada bumi. Matahari duduk bawah lagi. Jadi dia dapat cahaya seperti lampu torchlight yang menyuluh ke atas. Dan biasanya kaki lampu itu tidak bersentuh dengan ufuk. Antara sifat fajar kadhib, dia kaki dia tak akan sentuh ufuk dia pasal dia jauh. Kita nampak dia meninggi macam tu. Kadang-kadang biasanya dia sengit. Dia bukanlah straight, dia sengit. Itu fajar kadhib. Manakala fajar sadiq, semakin matahari naik, cahaya yang di atmosfera tu hilang dari pandangan kita. Lama-lama dia akan ada cahaya matahari yang membentang di ufuk. Itu baru fajar sadiq. Fajar sadiq ni, penetapan waktu subuh itu sifat dia dhanni ke qat'i? Kalau waktu zuhur kita boleh kata qat'i. Kalau waktu maghrib kita kata boleh kata qat'i. Maksudnya pasal kita nampak bulat matahari itu tenggelam terus dalam ufuk. Pasti tenggelam, betul tuan-tuan? Bila pasti tenggelam, pasti masuk maghrib, kan? Tapi waktu subuh macam mana nak tentu? Tebaran cahaya tu pada ketinggian berapa darjah fajar sadiq? Benda tu terbuka kepada perbezaan tak? Mesti terbuka punya. Jadi dia dhanni, dia sesuatu yang dhanni, sesuatu yang bukan bersifat pasti betul. Bukan pasti betul, pasti begitu. Dia tak, mungkin ada perbezaan. Sebab tu perbezaan waktu subuh ni kadang-kadang ada tokoh kata begini, ada tokoh kata begitu. Kita kena faham perkara itu bukan bersifat qat'i. Dia bersifat dhanni. Kerana nak menilai fajar di ufuk tu tinggi mana fajar tu, baru kita anggap dia subuh. Tinggi takat ni ke? Tinggi lagi sikit ke? Tinggi lagi, jadi sukar untuk menentukan perkara tu. Jadi benda-benda yang seumpama ni dinamakan sebagai dhanni. Ada kebarangkalian, masih terbuka kepada perbezaan. Itu maksud dhanni. Tapi nak ceritanya, fajar yang akhir yang dimaksudkan oleh Al-Imam Syafi'i adalah fajar sadiq, menyingsing di kaki langit. Haruslah ia sembahyang subuh. Bolehlah ia sembahyang subuh maksudnya.
Maka barang siapa sembahyang akan dia dahulu daripada nyata fajar, yakni sebelum nyata fajar, sebelum terbit fajar sadiq. Dahulu daripada nyata fajar akhir itu menyingsingnya, nescaya mengulang ia akan sembahyangnya. Kalau dia sembahyang subuh sebelum terbit fajar sadiq, dia tahu fajar sadiq tak terbit lagi sewaktu dia takbiratul ihram, maka dia wajib ulang semula subuh tersebut. Dan sembahyang ia akan subuh itu pada awal barang yang yakin fajar itu menyingsing hingga keluar daripadanya gelap, sehingga telah hilang gelap. Waktu kita ni, zaman kita ni, kalau tuan-tuan pergi cari fajar tak jumpa lah. Kita tak akan nampak fajar kalau antara kedudukan kita dengan ufuk ada cahaya lampu ni, lampu jalan apa semua, kita tak akan nampak fajar. Fajar kadzib tak nampak, fajar sadiq pun tak nampak, disebabkan mata kita diganggu oleh cahaya. Kalau nak tengok fajar, kena pergi tempat yang tak ada cahaya sama sekali. Saya pun tak pernah tengok fajar dengan mata sungguh. Tengok gambar pernah. Tengok gambar fajar sadiq, tengok gambar fajar kadzib pernah. Tapi tengok betul tak pernah. Kata Syafi'i, dan tiada habis subuh itu hingga terbit matahari. Subuh tak akan habis sehinggalah terbit matahari. Dahulu daripada sembahyang daripadanya satu rakaat. Dahulu daripada sembahyang daripadanya satu rakaat. Waktu subuh akan habis apabila dengan terbit matahari. Dan seseorang, tengok dia kata, seseorang yang dapat satu rakaat sebelum terbit matahari, maka dia mendapat subuh tersebut. Dan bermula rakaat itu ialah rakaat dengan sujudnya. Dia sembahyang subuh sekarang, matahari terbit sekarang pukul 7.13. Dia sembahyang, dia angkat takbir pukul 7.10, katakanlah 7.10. Allahu Akbar, baca doa iftitah, Alhamdulillah, baca surah pendek, kemudian dia takbir, dia rokok, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu Akbar, rabbi ghfirli, dia baca bacaan pendek-pendek aja. Allahu Akbar, sujud kali kedua, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allah. Waktu dia bangun rakaat nak naik rakaat kedua tu, dia tengok jam 7.13, terbit matahari dah. Sembahyang dia sembahyang qada ke tunai dalam waktu subuh? Sembahyangnya di dalam waktu subuh tunai, bukan qada, kerana dia telah mendapat satu rakaat sebelum terbit matahari. Maka barang siapa tiada sempurna satu rakaat dengan sujudnya, siapa yang tak selesai satu rakaat bersama dengan sujud dahulu daripada terbit, sebelum terbit dia tak dapat satu rakaat, maka sungguhnya luput akan dia awal subuh, kerana tak dapatlah dia salat subuh di dalam waktunya. Kerana sabda Nabi SAW, man adraka raka'atan minas subhi qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subha, yang bermaksud barang siapa yang mendapat ia akan satu rakaat daripada subuh sebelum terbit matahari, maka sungguhnya mendapat ia akan subuh. Jelas 23. Okey cikgu, ya. Orang memang selalu main kita lah kan. Ya. Kita bang dua kali ya. Kita bang dua kali. Makin awal dia main subuh lah. Dia ingat subuh. Dekat negeri dia subuh sekali bang je. Dia main perlis dua kali bang. Lepas tu dia pun sembahyang. Lepas sembahyang azan pertama tu dia ingat maksud subuh lah, dia pun tidur. Lepas tu sampai lepas siang lah kan, sampai habis dulu waktu pulang kan. Pagi tu baru dah sembang-sembang subuh awal sini noh. Dan yang paling hebat sekali, dia duduk di perlis sebulan. Contoh sebulan dia duduk kat perlis. Dia tak pergi masjid, dia duduk rumah ada sembahyang subuh di perlis. Subuh pertama, setengah jam sebelum masuk subuh. Dia lepas sembahyang tu dia tidur terus. Hari kelima tu dia jumpa orang Perlis, dia kata, subuh Perlis awal sungguh, dia kata. Awal pasal apa? Orang tanya kat dia. Awal 5.30 masuk dah, dia kata. Lepas tu hang sembahyang, lepas azan 5.30 tu, aku sembahyang, lepas tu tidur terus. Sedap pula kat Perlis, sejuk lain daripada negeri lain, dia kata. Kan Perlis sejuk daripada negeri lain waktu subuh. Lepas tu
Orang tu kata lah, hang semayang belum masuk waktu subuh lagi. Itu azan pertama subuh. Sebab perlih azan 2 kali kerana di zaman Nabi, Nabi suruh Bilal bin Abi Rabah azan kali pertama sebelum masuk subuh. Abdullah bin Ummi Maktum baru azan ketika fajar sadiq terbit. Jadi hang semayang sebelum waktu. Macam mana dia nak buat? Macam mana tuan-tuan? Jawapan dia kena qada sembahyang subuh tersebut. Wajib dia qada sembahyang subuh tersebut. Berapa waktu dia kena qada? Yang ni hebatnya mazhab Syafi'i. Sebab apa? Mazhab Syafi'i dalam bab qada dia tidak mensyaratkan niat dan tidak mensyaratkan ta'yin waktu pun dia tak syaratkan. Jadi yang dia perlu qada hanya satu waktu saja. Satu waktu subuh saja. Sebab apa? Dia kira macam ni. Hari pertama dia sampai perlih tu dia sembahyang subuh sebelum waktu. Jadi sembahyang tu tak sah, wajib dia qada. Sembahyang subuh hari pertama yang tersilap tu qadanya adalah hari berikutnya. Yang dia sembahyang subuh sebelum waktu. Itu jadi qada pada hari yang pertama. Faham tak? Sembahyang kedua qadanya pada hari ketiga yang telah dia lakukan di luar waktu tu. Nampak tak? Akhirnya dia hanya perlu qada satu subuh sahaja. Dia hanya qada satu, bukan 30 waktu. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab lain saya tak tahu, pandangan lain tak tahu. Ibn Taimiyah pun saya tak tahu apa pandangan dia dalam masalah ni. Kerana orang tu dia nak sembahyang tapi dia tersilap. Tak mustahil ada sebahagian ulama, saya ingat Ibn Taimiyah lah, kerana Ibn Taimiyah seorang yang melakukan tuntutan dalam keadaan dia tersilap, maka dia tak perlu qada lagi kerana dia telah melaksanakan tuntutan tersebut. Itu Ibn Taimiyah. Mungkin dalam bab ni pun itu juga pandangan Ibn Taimiyah. Tapi Syafi'i tak. Syafi'i kalau solat di luar waktu, tersilap ke, jahil ke, dia wajib qada. Tapi qada dia begitu. Dia kerana dalam bab qada solat, dalam mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan niat, ta'yin niat, tak perlu. Tak perlu semua tu. Mesti dalam waktu, bebas pada waktu, bila-bila waktu pun tak ada masalah. Nak segera, nak tangguh pun boleh. Jadi bila masalah yang disebut tadi ni, dia hanya perlu qada satu waktu sahaja. Boleh je guna? Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Tak ada. Kita pergi masalah yang ke-23. Kata dia masalah waktu-waktu sembahyang dan Nabi menunjukkan mengetahuinya. Ya saudaraku, telah dikeluarkan oleh Tirmizi, yakni telah diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi akan satu hadis yang panjang menerangkan Nabi mengajar dan memberi tunjuk akan seseorang akan waktu-waktu sembahyang. Katanya, yakni katanya an Buraidah qala, daripada Buraidah. Katanya Buraidah ni seorang sahabat Nabi yang meninggal, saya ingat pada tahun 62 tak silap, 62 Hijriah ataupun 42 Hijriah, saya tak pernah ingat, 62 rasanya. Dan Buraidah ni seorang sahabat yang memeluk Islam pada tahun Hijrah, sebab dia jumpa Nabi ketika Nabi dalam perjalanan pergi ke Madinah. Dalam peristiwa Hijrah tadi jumpa Nabi, dia masuk Islam. Ini Buraidah. Saya ingat binti Husayb tak silap nama dia. Buraidah binti pula, Buraidah bin Husayb tak silap dia. Lelaki ni, bukan perempuan. Buraidah kalau nama orang Melayu barangkali perempuan tak. Tapi Buraidah ni adalah orang lelaki. Qala. Kalau perempuan dia tak jadi qala, dia jadi qalat. An Buraidah qala atan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam rajulun fasalahu min mawaqitis salah. Yang bermaksud diriwayatkan daripada Buraidah, katanya telah datang akan Nabi SAW oleh seorang laki-laki, maka bertanya ia, yakni orang lelaki itu bertanya akan dia, bertanya kepada Nabi Muhammad, akan dia tu akan Nabi Muhammad SAW, daripada segala waktu sembahyang, seperti katanya, ya Rasulullah, ajarlah dan berilah tahu akan hamba segala waktu sembahyang itu. Faqal aqim ma'ana, faqal aqim ma'ana insyaallah, yang bermaksud maka sabda Rasulullah baginya, yang ini bagi kepada orang tersebut, adalah seorang yang hendak tahu, adalah
seorang yang hendak tahukan segala waktu sembahyang itu dengan sempurna kenalah bermukim, yakni duduk tinggal bersama kami beberapa hari. Tinggal, bermukim maksudnya tinggal serta kami di negeri Madinah ini sehari 2 hari. Sehari 2 hari. Dalam lafaz Arab dia tak sebut. Ini kefahaman, mafhum, kefahaman daripada Syekh Idris. Atau barangkali dia ada bukti lain dari hadis, wallahu alam, kena buat semakan lanjut. Tapi Syekh Idris terjemah hadis yang ada dalam ni tak sebut lafaz tu. Hendaklah engkau tinggal serta kami insya-Allah taala, dapatlah kamu mengetahui waktu-waktu sembahyang itu dengan sempurnanya. Kemudian kata Syekh Idris, adalah maksud Nabi berkata kepadanya begitu dan tiada terus ditunjukkannya dan diajarnya kerana ia hendak menunjuk dengan fi'il. Sepatutnya, kenapa Nabi ketika orang tu tanya, ya Rasulullah ajarkan kepada aku waktu-waktu solat, kenapa Nabi tak terang bila solat zuhur apabila matahari tergelincir, solat asar apabila bayang sesuatu objek lebih panjang daripada objek, solat maghrib apabila matahari tenggelam, solat isyak apabila warna merah matahari telah hilang di kaki langit, solat subuh apabila terbit fajar sadiq. Kenapa Nabi tak terang begitu? Sebaliknya Nabi suruh orang tu duduk pula di Madinah. Kata Syekh Idris, kerana Nabi hendak menunjuk dengan fi'il. Nabi nak tunjuk secara praktikalnya. Kerana praktikal itu lebih sempurna dan kuat bertambat pelajaran dan pandangan mata, kepala dengan hati. Kerana tunjuk dengan praktikal lebih memberi kesan kepada ingatan, lebih dapat orang yang diajar tu ingat apa yang dipelajari. Maka laki-laki itu pun tinggallah ia bersama Nabi kerana hendak mengetahui waktu sembahyang, dan Rasulullah pun mulalah menunjukkannya. Sebahagian orang dia baca kitab Bahrul Mazi, baru dia tahu asal usul cerita salat ni. Baru dia tahu Nabi ajak Jibril lepas berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, Jibril turun ajak kat Nabi satu persatu waktu. Baru kita tahu bila kita baca kitab-kitab begini. Baik. Fa'amara Bilalan fa'aqama hina tala'al fajru. Maka menyuruh Rasulullah akan Bilal qamat, kemudian daripada sudah bang maka qamatlah ia, yakni qamatlah Bilal pada waktu terbit fajar sadiq. Jadi pada keesokan harinya orang tu mari kat Rasulullah, bila dah sampai waktu subuh Nabi suruh Bilal bangun dan azan. Jadi orang tu boleh tengok, oh ini waktu subuh rupanya. Maka dengan perbuatan Nabi itu tahulah sudah awal waktu subuh, tahulah orang tu bila bermula waktu subuh. Thumma amarahu fa aqama hina zalati syamsu fa sallat dhuhra. Kemudian menyuruh Rasulullah akan Bilal itu qamat, maka qamat ia pada waktu gelincir matahari, lalu sembahyang Nabi serta segala sahabatnya akan zuhur. Thumma amarahu fa aqama fa sallal asra wasyamsu bayda murtafi'ah, yang bermaksud kemudian daripada habis waktu zuhur menyuruh pula Rasulullah akan Bilal qamat, maka sembahyang asar dan matahari putih cerah tinggi hari lagi. Thumma amarahu bil maghribi hina waqa'a hajibus syamsi. Kemudian daripada itu menyuruh pula Nabi akan Bilal dengan maghrib, maka qamat ia dan sembahyang pada waktu lenyap matahari. Thumma amarahu bil isya, amarahu bil isya, jangan sebut bil asya. Kalau bil asya kemudian Nabi memerintahkan Bilal mendatangkan makan malam. Kalau asya, yakni bil isya, Nabi suruh Bilal azan untuk solat isyak. Fa aqama hina ghabasy syafaqu. Kemudian daripada itu menyuruh pula Nabi dengan bang isyak, maka sudah bang maka qamat ia pada waktu ghaib syafaq, yakni hilang merah, warna merah di kaki langit yang merahnya, yang merah. Thumma amarahu minal ghad fanawwara al-fajra. Kemudian menyuruh Nabi akan Bilal daripada besok harinya, maka dinantikannya cerah dengan fajar, qamat langsung sembahyang. Esoknya Nabi lewatkan solat subuh sehingga dekat-dekat nak terbit matahari Nabi sembahyang. Maka dengan perbuatan Nabi itu tahulah laki-laki akan akhir waktu ikhtiar bagi subuh.
thumma amarahu bizzuhri fa adbara wa an'ama an yubrid. Kemudian menyuruh Nabi akan Bilal dengan zuhur, maka menanti ia akan sejuk hari dan sedap sejuknya. Yang ini Nabi tak salat zuhur pada waktu matahari tergelincir, sebaliknya dilewatkan. Ada di dalam sunnah disunatkan kita melewatkan zuhur pada waktu panas terik. Dia nama waktu ibrad az-zuhra, menyejukkan waktu zuhur. Maknanya tunggu waktu dah sejuk baru sembahyang zuhur. Tapi kita ni tak payahlah, pasal kita sembahyang dalam aircon, panas kat luar lah kan, kita boleh tumpulah sembahyang. Tidak seperti Arab ni kalau waktu panas tentu berapa? Kalau waktu panas sungguh tu, saya baru ni siapa cerita tau, subuh dia buat haji tu, subuh tu cuaca dia punya temperature 30 lebih tak silap, 30 lebih. Angin yang datang tu rasa macam kita duduk tepi api. Angin yang datang tiup tu musim haji baru ni, sampai begitu panasnya subuh tuan-tuan. Panas sungguh. Bayangkan matahari tengah hari, lagi panas. Thumma amarahu bil asri fa aqama wa syamsu akhiru waqtiha wa syamsu akhira waqtiha fawqa ma kanat. Kemudian menyuruh Nabi akan dia dengan asar, maka qamat ia pada halnya matahari akhir waktunya lebih tinggi daripada yang ada. Thumma amarahu fa akhiral maghriba thumma amarahu fa akhara al maghriba ila qubaili an yaghiba syafaqu. Yang bermaksud kemudian menyuruh ia akan dia, maka mentakhir ia akan maghrib sampai dahulu sedikit daripada hilang syafaq, dekat-dekat nak masuk isyak. Thumma amarahu bil isya fa aqama hina dhahaba thuluthul lail. Kemudian menyuruh ia akan dia dengan isyak, maka qamat dia pada waktu habis sepertiga malam. Thumma qal aina sa'il an mawaqitis salah. Yang bermaksud kemudian bersabda Rasulullah 2 hari Nabi tunjuk kat orang tu waktu awal dan waktu akhir setiap salat fardu. Nabi kata, di mana orang yang bertanya daripada segala waktu sembahyang kemarin? Mana orang yang tanya hari tu ni waktu sembahyang, suruh ajak aku sembahyang waktu sembahyang, mana orang dia? Maka datanglah orang yang bertanya itu. Faqala rajul ana. Lelaki itu bangun, dia kata, aku wahai Rasulullah. Maka kata laki-laki itu, hamba ya Rasulullah, hamba ini wahai Rasulullah, bertanya waktu kemarin, aku yang bertanya itu wahai Rasulullah. Faqala mawaqitus salah baina hadain. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula segala waktu sembahyang itu sebagaimana antara dua ini yang telah aku tunjukkan. Kata Abu Isa, bermula ini hadis hasan lagi gharib lagi sahih. Masalah 24, berhenti seketika untuk azan Isya. 23, masalah akhir zuhur tiadakah bersekutu dengan awal asar? Wallahu a'lam. Ni isu yang saya pernah sebut pada tuan-tuan, iaitulah waktu ishtirak, waktu berkongsi antara zuhur dengan asar, seperti yang ada di dalam mazhab Malik. Jadi Syekh Idris sentuh juga isu itu dalam kitab Bahrul Madhi. InsyaAllah kita akan baca pada minggu hadapan, insyaAllah. Wallahu alam. Tuan-tuan ada soalan nak tanya? Ya, cikgu. Mungkin berlaku juga bila kadang kita terlewat, semua terlewat mai waktu mai nak sembahyang. Contohnya kan, dia terlewat mai, tiba-tiba tepat dalam minggu dia jadi panas kan. Kita baru nak buka aircon. Yang masa azan berpuluh-puluh kan. Jadi adakah jadi sunat kita, sekarang sunat kita melewatkan sikit perbuatan kita tu lah, kita nak selesa bagi aircon sejuk sikit sembahyang. Dia pertama sekali lewat tu, lewat yang dimaksudkan tadi, lewat dengan tujuan, ada tujuan. Yang ni dia memang tujuan asal dia memang kita nak lewatkan, iaitulah masjid beritahu kita akan lewatkan zuhur, begitulah. Bukan tiba-tiba tak sedap baru jadi lewat, tak jadilah tu.
Tapi yang tu kena tengok juga kesesuaian zaman. Di zaman Nabi dulu orang tak ada macam kita zaman dulu. Zaman dulu mereka kerja sendiri. Kalau orang Madinah kebanyakannya bercucuk tanam. Jadi mereka boleh urus jadual hari mereka. Tak sama dengan hari ini. Kalau kita buat bagi pertama, hari ini panas tak di tempat kita, panas dia tak sepanas di Mekah dan Madinah. Musim panas dia. Kedua, jadual masyarakat. Kalau kita lewatkan Zuhur, sudah tentu rasa-rasanya masjid kita semakin berkurangan orang. Kerana tak semua boleh datang. Apatah lagi tabiat masyarakat hari ini yang tak bekerja, biasanya waktu pukul 2, pukul 3 tu biasanya dia tidur. Jadi mengganggu semua tu. Kalau kita tengok tak sesuai, maka kita tak buat lah. Jadi solat memang macam tu. Solatnya kalau kita salat dalam keadaan dia akan mengganggu tumpuan dalam solat, memang kita dianjurkan untuk tangguh sehingga kita boleh solat dengan baik. Contohnya kita memang letih sungguh, memang kita memerlukan tidur sangat-sangat. Elok Zuhur masuk pun kita nak tidur sekadar mengembalikan kesegaran. Mana lebih baik? Sama ada kita salat kita salat Zuhur di awal waktu dalam keadaan kita ngantuk sehingga tak boleh beri perhatian kepada salat, ataupun kita lewatkan sedikit Zuhur, kita dapat tidur dan kembalikan kesegaran, kita dapat salat Zuhur di dalam waktu, lewat sikit tapi dapat beri tumpuan dalam salat. Maka tidur terlebih dahulu itu yang terbaik, dan tidur itu dapat pahala kerana nak memastikan salat dapat diberi tumpuan. Memang semua begitu salat ni, melainkan asar masuk pukul 4.30, pukul 4 baru nak tidur. Itu bahaya, dia akan sembahyang asar, Zuhur di luar waktu itu tak boleh lah. Tapi kalau masih dia yakin dia boleh jaga, dia masih boleh menunaikan salat Zuhur dalam waktu, memang yang terbaik sekali dia tidur terlebih dahulu jika dia memang dalam keletihan. Sama juga orang yang sakit perut, nak buang air, yang terbaik dia pergi buang air dulu. Bahkan kalau dia salat dalam keadaan dia menahan air najis dia, air besar ataupun air kecil, makruh hukumnya. Jadi dia kena buang dulu. Dia begitulah, sesuatu yang boleh mengganggu solat, sunat kita menghilangkan benda yang boleh mengganggu. Makan pun sama, idza uqimatis salah wa quddimatil asya. Bila diiqamatkan, cuba tengok lafaz hadis tu. Bila diiqamatkan untuk solat Isya, sembahyang pula. Bila telah diiqamatkan untuk menunaikan salat Isya, ada orang buat main makanan dan kita pada ketika itu memang berhajat pada makanan tu, maka dahulukan makan malam, lewatkan Isya. Tapi dalam keadaan kita memang perlukan makanan tu. Tapi kalau kita tak perlu, sembahyang dululah. Bila kita baca hadis, kita kena faham zaman Nabi. Zaman Nabi ni makanan tak semewah kita. Nabi dan para sahabat terpaksa ikat perut untuk tahan kelaparan. Bila kita baca hadis tu, kita tak faham praktikalnya macam mana. Tuan-tuan pernah lapar ikat perut? Pernah? Tak terbayang kita. Dulu ada baca kitab lama-lama, ada kes mencuri kain kafan. Kain kafan jenazah tu orang curi. Pasal apa tuan-tuan? Kerana zaman dahulu pakaian tak semewah kita. Kita baca kitab-kitab lama, tak tergambar pada kita. Orang kita miskin tara mana pun baju berapa lai. Bukan setakat baju, kain pelekat lagi dia ada, baju lagi dia ada, seluar, banyak pakaian dia, jubah lagi ada. Zaman dulu tak ada begitu, susah pakaian. Jadi nak dapat pakaian macam mana? Curi kain kapan, jual kat orang. Jadi itulah, zaman berubah sehingga ada perkara yang kita rasa tak masuk akal. Itu benda yang material kan. Ada perkara yang lebih dahsyat lagi, iaitulah kita tengok, kalau kita baca kisah-kisah ulama salaf ni, kita tengok mereka boleh berinteraksi dengan jin. Zaman ni tak ada kan. Zaman ni berinteraksi dengan jin apa? Kucing pun dianggap hantu. Sikit-sikit hantu, takut dengan hantu kan. Tak boleh. Tapi kalau orang tu mantap akidah dia, tak gentar dengan benda-benda makhluk-makhluk halus ni, dia faham itu adalah makhluk Allah, tak akan menimpa apa-apa mudarat pada diri dia, melainkan jika diizinkan oleh Allah. Dia tak takut apa. Seperti mana kita tengok pisau, orang takut kat pisau.
Ambil pisau baling lagi kat atas kan. Pasal kita tak takut. Kita pegang pada bahagian ulu dia tak akan mencederakan kita. Maka demikian juga jin. Jin tu kalau Allah Ta'ala tak takdirkan dia boleh mendatangkan mudarat pada kita, dia tak akan mampu lah buat apa-apa kepada kita. Bila akidah yang mantap, maka sebab tu kita akan tengok cerita-cerita ulama salah bercakap dengan jin. Ada. Seperti antara kisah Ibnu Kathir sebut dalam tafsir Ibnu Kathir, kisah yang berlaku kepada A'mash, yang mereka yang disebut mereka merasakan ada jin yang lalu di situ. Lalu Al-A'mash tanya kepada jin tersebut, apakah makanan yang paling disukai oleh jin? Kata jin tu aruz, nasi lah, nasi ataupun beras lah. Itu saya kata zaman A'mash. A'mash ni antara yang awal lah. Saya tak pasti tahun berapa. Maknanya nasi sampai dah kat negara Arab zaman tu. Tak tahu lah nasi Malaysia ke nasi India ke, tak tahu lah kan. Tapi mereka dah dapat nasi dah zaman tu. Kemudian dia kata nasi, lepas tu mereka bagi nasi. Nasi ataupun beras tak tahu lah, aruz. Arab ni dia tak ada macam Melayu. Melayu pasal beras tu asal dari kita punya. Kita ada beras, kita ada nasi, kita ada padi apa semua. Arab tak. Padi, beras, nasi, aruz. Sama je perkataan satu je. Dia bagi lalu jin dia sebut, Ibnu Katsir sebut dalam riwayat tu, mereka nampak nasi atau beras tu terangkat satu-satu suapan dan hilang. Jin tu makan. Kemudian Al-A'mash tanya kepada jin tu, dalam kalangan jin siapa golongan yang paling jahat sekali? Jin tu jawab apa tuan-tuan? Jin tu kata Rawafid, Syiah Rafidah. Maknanya dalam jin pun ada Syiah juga. Dan jin dalam Syiah, Syiah di alam manusia pun paling jahat, dalam jin pun jahat juga. Memang jenis jahat lah Syiah ni, maknanya begitulah kesimpulannya. Dalam di alam jin pun paling jahat sekali Syiah Rafidah. Tipu kuat, pembohong kuat, kelentong muslihat banyak. Itulah Syiah Rafidah. Ibnu Katsir kata cerita itu sanadnya sahih kepada A'mash. Wallahu a'lam. Ya, apa mak? Sama kalau muazzin tu silap, kalau dia tersilap atas kecuaian dia berdosa. Kalau dia tersilap atas kecuaian dia berdosa dan dia menanggung dosa. Orang-orang yang menunaikan salat di waktu, sebab tu Nabi kata Allahumma arsyidil muadzinin, lebih kurang begitu. Nabi kata al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman. Imam itu penjamin, manakala muazzin itu orang yang diberi amanah. Jadi muazzin kena sembah azan pada masuk waktu. Jangan ada sikap muazzin bagi awal sikitlah, hati-hati mana tahu kok dah masuk. Jangan dok ada angin tu pada muazzin. Jangan juga ada sikap muazzin insya masuk 8.44 bagi 45 lah, lewatkan sikit. Jangan ada perangai tu. Muazzin kalau ada perangai tu dia tak boleh, dia kena tahu dia memegang amanah. Dia berdosa kalau dia buat macam tu. Kalau ada orang sembahyang, orang tu kelang kabut, dia pula jenis nak bagi awal 8.44, tak apalah 8.43 aku azan dah. Dia Allahu Akbar saja, orang tu memang dia tunggu masuk waktu, dia terus dia takbir. Kata dah masuk tu, sah sembahyang dia. Kalau memang masuk waktu, memang sah. Dia tak tunggu habis azan, boleh dia sembahyang. Tapi yang terbaik tunggu sampai habis. Tapi kalau muazzin tu sembahyang azan sebelum masuk waktu seminit, sehingga orang tu takbiratul ihram seminit lagi sebelum masuk waktu, jadi sembahyang dia tak sah. Jadi muazzin yang sengaja buat tindakan itu menanggung kesalahan orang yang menunaikan salat sebelum masuk waktu. Dia tak azan dah. Tak azan dah. Jadi kelang kelibut terus orang. Oh sudah. Berapa ramai orang anggap sembahyang mereka tak sah pula. Itu soalan. Okey, saya jawab dah semua. Wallahu a'lam. Tanah tinggi ikut dia waktu dia lah. Dia duduk atas bukit,
dah tentu dia akan dapat awal matahari. Dia semayang awal. Dia tak boleh ikut waktu bawah, dia ikut atas. Bomak soalan sahabat. Orang maknanya logiknya orang hutan haji tu orang hutan haji di atas bukit tu sepatutnya lebih awal lah kalau dia nampak matahari. Tapi dia pun tak kerti nak tengok matahari. Ustaz, kaki langit kami ni, kami tak nampak matahari tenggelam bila pun tak tahu. Ikut takwim, selesai. Maknanya dia ikut waktu tanah rendah lah, tanah yang biasa. Pasal dia tak boleh nak tengok. Dia ikut tanah rendah, confirm dia semayang dalam waktu. Kalau dia nampak, katalah cahaya kaki langit memang jelas. Jangankan orang yang duduk atas bukit, kita ni nampak sungguh matahari dah tenggelam. Habis dah bulatan matahari tu di ufuk. Di kaki langit tu habis dah. Ada 2 minit lagi waktu ni. Semayang kita. Sah tak semayang kita sebelum takwim habaq kata masuk? Sah semayang kita. Bukan ikut takwim, ikut waktu, ikut matahari tu. Pasal maghrib tu pasti. Tapi kalau zuhur nanti siap dulu. Kok kita tak betul tengok. Wallahu alam. Kerana zuhur itu pun masih, melainkan kita tengok betul-betul matahari, kita tengok setahun 2 tahun, kita kenal sifat matahari bayang-bayang tu, barulah kita boleh berpada dengan bayang-bayang. Tapi kalau kita duk gantung dengan waktu ni, kita kena ikut waktu ni. Dan tuan-tuan sekalian, falak yang ada pada hari ini, kita boleh kata dia hampir-hampir kepada 100% tepat. Kalau tidak 100% pun 90% lebih. Amat hampir kepada tepat. Kerana falak boleh jangkakan banyak perkara dan tepat. Gerhana akan berlaku bila? Dia tahu, dia dapat jangka dah bila-bila. Kerana mereka terlampau tahu pergerakan matahari itu dengan ilmu yang ada pada hari ini. Jadi kita boleh bergantung. Ini saya ingat Qaradawi yang tersebut perkara ni. Ilmu falak yang ada pada hari ini hampir kepada 100% tepat. Hampir, walaupun kita tak kata 100%, tapi hampir-hampir tepat maklumat dia. Detail lah. Jadi kita tak ragu untuk berpada dengan takwim. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Kalau tak ada, ya. Masbuk kan. Makmum masbuk, imam tengah tahiyat akhir, okey. Dia dapat cumanya imam tu bagi salam ketika dia hawi, ketika dia turun nak duduk. Dia duduk sekejap, imam bagi salam habis 2 kali, dia pun bangun. Tunaikan salat rakaat pertama. Itu soalan dia. Dia tunaikan salat gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tak ada, saya ingat sekadar itu saja. Mudah-mudahan ada okey, soalan tu okey ya? Okey kan? Saya ingat mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Kita tangguh sehingga kuliah minggu hadapan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.